Selamat datang ke channel Jugo Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial mengenai bab-bab penting matematik SPM. Dan untuk hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu transformasi. Jadi biasanya kita akan nampak transformasi ni daripada dua bab, iaitu bab 11 tingkatan 2 dan bab 5 tingkatan 5. Jadi daripada dua bab ni biasanya kita akan nampak satu soalan mengenai transformasi lah. Jadi untuk transformasi itu sebenarnya kita akan nampak ada 4 jenis, iaitu semasa bab 11 tingkatan 2 tu anda sudah belajar tentang transaksi, pantulan dan putaran. Dan ketiga ini sebenarnya kita akan nampak ada satu ciri yang sangat penting, iaitu bentuk dan saiznya adalah kekal untuk objek dan image. Manakala untuk bab 5 tingkatan 5 tu anda akan lihat pula pembesaran. Jadi bentuknya masih kekal tapi dia punya saiz sudah berbeza sebab kita ada satu faktor skala, iaitu dia boleh dibesarkan atau dikecilkan. Jadi itulah bezanya pembesaran dengan tiga jenis transformasi yang anda belajar semasa tingkatan 2. Dan satu lagi perkara yang sangat penting ialah gabungan transformasi. Jadi selepas anda belajar tentang bab 5 tingkatan 5 tu, anda akan biasanya nampak ada soalan tu yang mengenai dua transformasi tu dalam satu soalan, dipanggil sebagai gabungan transformasi lah. Jadi selain daripada 5 ini, kita juga ada satu topik-topik kecil seperti kongruent, isometrik, serupa atau tesilasi yang anda perlu imbas kembali lah. Dan topik-topik itu memang sangat penting lah sebab kadang-kadang kita akan nampak juga topik itu diuji dalam soalan mengenai transformasi. Jadi tanpa melengah masa, kita akan bincangkan beberapa soalan percubaan yang saya temui daripada channel Telegram. Jadi soalan yang pertama tu negeri Kedah. Jadi kita lihatnya adalah soalan 14. Darjah 14A menunjukkan tesilasi yang terdiri daripada sisi 4 dan segitiga bersudut tegak yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Isometri itu maksudnya daripada tiga jenis transformasi yang kita belajar dalam bab 11 tingkatan 2 lah, iaitu sama ada dia transaksi, pantulan atau putaran. Nyatakan transformasi bentuk segitiga X kepada bentuk segitiga Y. Kita perlu tentukan apakah jenis transformasi yang terlibat untuk menghasilkan atau menggerakkan X tu ke posisi Y. Jadi pertama sekali kita perlu perhatikan susunannya dahulu. Jadi kita perhatikan dia tak mungkin adalah transaksi, sebab transaksi itu yang X-nya baring macam ni, dia tetap akan baring juga. Sebab untuk transaksi dia hanya bergerak ke depan, belakang atau atas bawah tu. Lepas tu ini juga bukan pantulan. Sebab kenapa? Kalau pantulan tu dia sepatutnya adalah terbalik sahaja. Jadi ini semestinya adalah putaran. Jadi kita tahu ni adalah putaran. Dan untuk putaran tu kita perlu tahu apa yang perlu ditentukan, ialah dia punya sudut putaran, arah putaran dan pusatnya di mana. Disebabkan yang ini kita tak ada titik koordinat, maksudnya pusat itu semestinya adalah salah satu bucu di sini. Jadi kita perlu perhatikan macam mana kita tentukan pusatnya dahulu. Jadi daripada X tu ke Y, jadi kita boleh tahu dia punya arah tu adalah dari sini. Jadi ini adalah ikut arah jam lah. Jadi kita perlu tentukan dia punya pusat dahulu dan juga dia punya sudut. Jadi macam mana kita tentukannya? Sebenarnya kita hanya perlu sambungkan dua pasangan, lepas tu lukiskan pembahagi dua sama serenjang tu. Contohnya di sini kita kesankan manakah dia punya dua bucu yang sepadan. Contohnya dari sini ke sini. Jadi kita boleh lukiskan garisan putus-putus. Lepas tu kita perlu gunakan jangka lukis untuk kita lukiskan pembahagi dua sama serenjang. Jadi disebabkan saya tak ada jangka lukis pada saya punya tablet, jadi saya hanya agak-agak sajalah. Jadi dia punya garis serenjang tu adalah di sini. Jadi saya lukiskan. Jadi semasa you gunakan jangka lukis tu, sepatutnya anda perlu lukiskan satu di atas ni, satu macam tu. Macam tu. Inilah caranya nak lukiskan garis serenjang tersebut. Dan kita boleh sambung lagi satu untuk kita lukiskan garis serenjang tu. Contohnya saya guna warna lain supaya kita dapat kesan. Dan bucu yang sepadan tu contohnya K dengan M tu. Jadi kalau saya sambungkan di sini, jadi kita boleh jangkakan dia punya garis serenjang tu adalah di sini, tengah-tengah ini. Maka dua-dua tu dia akan bertemu di bucu ini. Jadi bucu ini adalah bucu apa? Jadi saya padamkan sikit supaya nampak adalah titik P. Jadi bucu P. Jadi kita hanya perlu terangkan di sini. Kalau kita perhatikan, kalau kita sambungkan ini ke sini,
Ini adalah 90 darjah. Jadi putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik P. Macam tu. Jadi kita mesti kena sebutkan jenis transformasinya putaran. Lepas tu 90 darjah ikut arah jam dan titik P. Jadi ada 3 markah untuk soalan ni. Jadi kita lihat pula soalan B. Jadi biasanya soalan ni memang kita akan nampak kita diminta untuk tentukan titik image lah. Diberi beberapa jenis transformasinya. Biasanya melibatkan gabungan transformasi lah. Jadi di sini kita lihat. Transformasi T ialah negatif 2, 3. Jadi anda perlu tahu negatif 2 tu maksudnya undur 2. 3 tu naik 3. Sebab kenapa? Yang atas tu adalah X, yang bawah tu adalah Y. Transformasi P ialah putaran 90 darjah, lawan arah jam pada pusat 6 sifar. Dan Q tu adalah pembesaran pada pusat 5, 4 dengan faktor skala negatif 2. Jadi kita ada 3 jenis transformasi di sini. Jadi kita lihat pula apa yang dinyatakan. Nyatakan koordinat image bagi titik 94 di bawah transformasi PT. Jadi 94 kita kesan dahulu 94 tu di mana. Jadi 94. Jadi titik kita tu adalah di sini. Jadi kita perlu gerakkan ikut PT. Jadi kita akan gerakkan yang belakang dahulu iaitu T dahulu, lepas tu baru P ya. Jadi kita akan tuliskan yang asal tu iaitu 94. Lepas tu kita akan gerakkan yang T dahulu. Lepas tu baru kita gerakkan P kita. Jadi ada 2 koordinat yang kita perlu tentukan. Jadi untuk kita punya T itu adalah translasi. Jadi undur 2. Naik 3. 1, 2, 3. Jadi kita akan sampai di sini dulu. Jadi kita nyatakan dia punya koordinat iaitu 7, 7. Selepas tu dia akan gerakkan P pula iaitu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 6 sifar. Jadi kita tandakan dia punya pusat dahulu sini. Jadi saya gunakan warna lain untuk saya tunjukkan macam mana kita carikan putaran tersebut. Jadi sekiranya kita nampak ini garisan yang saya ingat tu, saya akan nasihatkan anda gunakan bentuk L. Jadi bentuk L yang saya nyatakan tu adalah bentuk seperti ini supaya kita mudah untuk kesan di mana dia di mana image-nya. Jadi lawan arah jam tu akan sebelah sini. Jadi di sini dia seumpama ini adalah jam 12 tu pergi ke 9 sini. Jadi kita hanya kirakan bilangan petak tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan kirakan sebelah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dia ada satu petak ke atas tu, maksudnya ke satu petak ke atas ni. Jadi inilah kita punya titik image kita. Jadi kita hanya setakat tuliskan koordinatnya. Jadi ingat dalam kertas ujian tu jangan gunakan pen merah lah. Saya cuma gunakan pen merah di sini untuk membezakan 2 gerakan tersebut. Jadi ini koordinatnya adalah negatif 1, 1. Jadi itulah caranya macam mana kita selesaikan soalan seperti ini ya. Pastikan anda tuliskan 2 titik image tu. Jadi lebih senang untuk anda kesan lah. Jadi di sini untuk soalan yang pertama. Lepas tu yang kedua tu, lukis image bagi sisi ABCD di bawah transformasi Q. Jadi transformasi Q itu adalah pembesaran pada pusat 5, 4. Jadi sekarang kita perlu lukiskan image untuk sisi 4 ABCD di bawah transformasi Q iaitu pembesaran pada pusat 5, 4. Jadi pertama sekali kita kesan dahulu pusatnya iaitu 5, 4. Jadi X itu 5, Y itu 4 di sini. Dengan faktor skala negatif 2. Jadi untuk pembesaran kali ini, anda mesti kena tahu juga macam mana pergerakan kalau faktor skalanya negatif. Jadi negatif tu maksudnya dia akan pada arah yang bertentangan. Jadi contohnya di sini kita boleh mulakan satu persatu, kita gunakan jaraknya lah. Contohnya kita lihat kepada bucu B itu. Jadi jarak asalnya adalah 1 sahaja. Jadi kalau dia faktor skala negatif 2, maksudnya dia akan pergi ke arah pertentangan tu dan carikan 2 titik. Sebab jaraknya akan didarab 2 juga. Jadi kita punya image tu adalah di sini. Jadi sebelum tu saya padamkan dulu yang tanda tadi supaya lebih senang kita kesan. Jadi ingat yang soalan A tadi tu sebenarnya kita tak payah lukiskan lah. Cuma yang kita lukiskan untuk kita kesan di mana image-nya sahaja. Jadi kita tak payah lukiskan di sini supaya gambar raja kita tu nampak lebih jelas lah.
Jadi kita punya B tu image-nya di sini. Lepas tu kita akan gunakan cara yang sama untuk kita kesankan image untuk bucu lain. Contohnya A, kita perhatikan jarak di sini kita boleh gunakan agak-agak lah. Atau anda boleh gunakan bentuk L pun boleh. Macam kita punya putaran tadi pun boleh gunakan L. Jadi kita gunakan jarak tu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tu darab 2 menjadi 8 lah. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Pastikan setiap 4 petak tu dia akan bertemu di simpang 4 tu lah. Jadi simpang 4 tu maksudnya di sinilah T junction tu lah. Jadi setiap 4 petak tu dia akan di T junction. Jadi sebab kita mesti kena lukiskan dengan corak yang sama seperti tadi lah. Jadi kita punya image A tu di sini. Lepas tu kita punya image untuk C pula. Jadi kita perhatikan kita gunakan jarak agak-agak tu adalah 2. Jadi 2 petak dia akan darab 2 menjadi 4. Jadi sampai ke sini. Jadi perhatikan memangnya setiap 2 petak tu dia akan lalu di simpang 4 tu lah. Jadi kita punya C tu adalah di atas ni. Lepas tu kita punya D pun adalah di bawah ini. Diperhatikan dia adalah 1, 2, 3 macam tu. Jadi 3 petak tu dia akan sampai satu simpang di ni. Lepas tu kita lagi panjangkan. Okey. Jadi pastikan dia dalam bentuk yang sama. Jadi kita perlu naik ke atas sini. Okey. T. Selepas tu kita hanya sambungkan dengan kita punya image, bucu image tu untuk hasilkan kita punya image. Jadi pastikan anda sambungkan dengan betul untuk setiap bucu tu. Dan kita akan nampak dia seolah-olah terbalik lah. Jadi benda ni terhasil sebab kita punya faktor skala tu negatif. Maka image anda tu nampak macam seolah-olah terbalik. Jadi begitulah kita punya image untuk pembesaran ini. Jadi inilah jawapannya. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi biasanya apabila melibatkan pembesaran tu memang dia akan tanya tentang luas. Terpulanglah kepada soalan tu, adakah yang mau carikan luas image atau luas objek. Biasanya dia akan bekalkan satu dan minta anda carikan satu lagi. Jadi di sini diberi bahawa sisi 4 ABCD mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 24. Jadi ini adalah kita punya objek. Hitung luas image bagi sisi 4 ABCD. Jadi kita boleh gunakan rumus lah. Jadi ingat kalau anda sudah terlupa rumus tu, cari daripada rumus ni 18. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi kita sudah tahu kita punya faktor skala tu negatif 2. Jadi kita hanya carikan luas image sama dengan negatif 2 kuasa 2 darab dengan luas objek 24. Jadi 4 darab 24 menjadi 96 meter persegi. Jadi begitulah caranya macam mana kita carikan luas image bagi pembesaran. Biasanya soalan ni memang akan bersamalah apabila salah satu penjemahan tu atau transformasi tu adalah pembesaran. Jadi begitulah soalan daripada negeri Kedah tu. Mari kita lihat satu lagi contoh iaitu daripada negeri Terengganu. Jadi perhatikan soalan pertama tu, Raja 8.1 menunjukkan titik A dan titik B dilukis pada satu sata kates. Jadi kita diberi beberapa transformasi di sini. T yang adalah translasi, R adalah putaran dan kita perhatikan apakah yang diminta. Nyatakan koordinat image bagi titik A di bawah transformasi RT. Jadi RT itu anda mesti kena tahu dia gerak T dulu baru dia R. Jadi kita tuliskan kita punya koordinat A dulu. Jadi jawapan A itu kita punya koordinat A itu apa? Yang asal tu adalah 5, 6. Jadi anda mesti kena pandai macam mana nyatakan koordinat lah. Jadi di sini A itu akan bergerak dengan T dahulu menghasilkan image A. Jadi kita kena tentukan yang koordinat tu. Lepas tu bergerak dengan pergerakan R atau transformasi R dan kita akan dapatkan image lagi satu. Jadi ada dua kali pergerakan lah. Jadi T itu adalah translasi. Jadi translasi itu satu positif gerak ke depan. Dan negatif 3 tu akan turun bawah 3. Jadi gerak ke 1 ke depan, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Jadi inilah image yang pertama. Jadi kita nyatakan koordinatnya iaitu 6, 3.
Jadi macam tu. Lepas tu dia akan bergerak dengan R, iaitu putaran 90 darjah pada pusat B. Jadi kita sambungkan dengan B. Dan sekali lagi kita nampak garisan tu adalah yang sengit. Tapi yang ini lebih senang lah sebab dia melalui setiap simpang tu. Jadi kalau kita tak mau gunakan yang garis sengit macam tu, kita boleh gunakan bentuk L yang saya ajar anda tadi. Jadi saya gunakan warna ungu lah. Jangan gunakan warna merah. Jadi di sini terpulang kepada anda nak sambung macam mana. Kalau saya lukiskan bentuk L saya macam ni, macam ni pun boleh. Okey, jadi di sini dia akan putar ikut arah jam pada pusat B tu. Jadi 90 darjah. Jadi daripada sini dia akan sampai ke bawah sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau anda punya asas untuk putaran tu belum mahir lagi, anda boleh lihat kembali video saya mengenai putaran lah. Jadi kena tahu macam mana gunakan bentuk L ni. Jadi daripada sini contohnya ini adalah kalau jam tu 3, dia akan sampai sini 6. Lepas tu jangan berhenti di sana sebab dia ada lagi garisan ni 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan pusing ke sebelah ni 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya image tu akan sampai di sini. Jadi kita bacakan koordinat tu iaitu -2, 3. Jadi begitulah jawapan untuk soalan A ni. Jadi soalan bentuk seperti ni sangat biasa ditemui lah, iaitu kita diminta untuk carikan image diberi satu gabungan transformasi. Jadi mari kita lihat pula soalan B. Jadi 2 markah saja, iaitu 1 markah untuk setiap titik tu. Jadi anda mesti nyatakan jawapan dalam bentuk seperti inilah, iaitu ada koordinat untuk yang pertama dan koordinat untuk pergerakan yang kedua tu. Soalan seterusnya B. Jadi kita perhatikan di sini PQRST ialah image bagi EFGHT di bawah gabungan transformasi WV. Huraikan selengkapnya transformasi itu. Jadi kadang-kadang soalan tu tidak minta kita lukiskan. Sebaliknya kita diminta untuk huraikan apakah jenis pergerakan tu. Jadi biasanya kita akan perhatikan dahulu adakah saiznya sama ke tidak. Kalau saiznya sama, maksudnya dia akan menghasilkan transformasi isometri, iaitu daripada bab 11 tingkatan 2, iaitu sama ada dia translasi, pantolan atau putaran. Tapi kalau di sini kalau kita lihat saiznya sudah berbeza, semestinya melibatkan pembesaran lah. Jadi salah satunya semestinya adalah pembesaran. Jadi kita perhatikan macam mana kita jawab soalan ni ya. Jadi di sini kita lihat WV. Dia akan gerakkan B dahulu, lepas tu dia baru akan gerakkan W. Jadi pertama sekali macam mana pergerakan tu kita perhatikan. Okey, jadi kita perhatikan di sini asalnya memangnya kena satu kali pantolan dahulu. Lepas tu barunya pembesaran lah. Kalau dia mau gunakan, di sini dia tak boleh gunakan pembesaran yang kuasa negatif lah. Sebab kenapa? Kalau kuasa negatif tu dia tidak akan berada pada image tu. Sebab kenapa? Kalau negatif tu dia akan pada arah yang bertentangan lah. Jadi semestinya dia tidak akan gunakan faktor skala negatif macam contoh yang tadi. Jadi di sini kita mesti ada satu pantolan dahulu, selepas tu barunya adalah pembesaran. Jadi kita boleh jangkakan yang asal tu yang seperti ini. Jadi kita boleh lukiskan pada gambar ajar ni lah supaya kita dapat lihat secara betul tu. Okey, jadi di sini kalau pantolan tu akan berlaku seperti ini. Jadi ini yang asal dahulu. Lepas tu barunya berlaku pembesaran. Macam tu. Jadi di sini kita boleh huraikanlah, kita punya V itu adalah satu pantolan. Jadi V ialah pantolan. Jadi untuk pantolan tu anda mesti kena pandai untuk tentukan manakah paksi pantolannya. Jadi kita mesti tengok mana garisan tengah-tengah tu. Jadi tengah-tengah tu adalah yang inilah. Jadi kita lihat yang ini adalah kita punya pantolan, iaitu kita punya garisan ni sampai X. Jadi X sama dengan apakah nombor ni? 5. Pada X garis X sama dengan 5. Jadi ini adalah V. Lepas tu kita perlu nyatakan W. W ni ialah pembesaran. Jadi untuk pembesaran tu anda mesti kena nyatakan beberapa perkara, iaitu faktor skala dan di mana pusatnya. Jadi untuk faktor skala tu kita hanya sekadar carikan yang asal tu berapa petak dan
image-nya berapa petak. Yang asal tu 2 menjadi 4. Jadi kita bahagikan 4 bagi 2 tu, kita tahulah ini adalah dengan faktor skala 2. Okay, lepas tu pada pusat. Okay, disebabkan kita punya objek dan image tu dalam gambar raja yang sama, pusat tu semestinya adalah pada salah-salah pucunya. Jadi di sini kalau kita lukiskan dua pasangan tu memangnya akan bertembung di P. Jadi pada pusat P lah. Macam tu. Jadi setakat itu saja untuk soalan ni. Jadi soalan macam ni sangat biasa ditemui ya. Jadi anda mesti kena pandai untuk menghuraikan pergerakan tu berdasarkan gambar raja yang diberi itu. Jadi seterusnya kita lihat pula satu lagi, iaitu ada tesilasi juga. Jadi perhatikan dua contoh ni sudah bagi tahu anda tesilasi itu sebenarnya satu subtopik yang sangat penting lah. Jadi anda mesti kena tahu apa itu tesilasi. Tesilasi itu sebenarnya adalah corak yang berulang lah. Berulang tanpa ada luangan atau pertindihan. Jadi di sini tentukan sama ada Raja 8.3 merupakan suatu tesilasi atau bukan. Berikan justifikasi anda. Jadi kalau kita perhatikan memang ada bentuk yang berulang tu, dan di sini kalau kita nampak seolah-olah ada pertindihan tu sebenarnya terpulang kepada anda macam mana corak tu. Kalau anda ambil corak yang satu lagi, dia sebenarnya tidak ada pertindihan lah. Jadi anda perlu pandai untuk lihat. Jadi di sini asal kita lihat dia corak berulang dan tak ada luangan tu, kita anggapnya sebagai tesilasi. Jadi di sini kita akan cakap ya tesilasi. Lepas tu kita bagilah kerana corak berulang tanpa luang kosong atau pertindihan. Jadi sebenarnya ini adalah penarifan bagi tesilasi lah. Jadi itu yang anda perlu bagi sebagai alasannya lah. Jadi kalau kita perhatikan gambar raja tu memangnya akan nampak berulang-ulang dan tak ada luang kosong antara satu sama lain. Dan di sini pertindihan tu bergantung kepada bentuk macam mana lah. Pertindihan yang macam ni masih kira sebagai tesilasi. Jadi begitu saja untuk soalan ni. Jadi untuk maklumat semua, transformasi itu memang satu bab yang sangat popular untuk matematik SPM. Jadi saya harap semua mesti kena teliti balik bab 11 tingkatan 2 dan juga bab 5 tingkatan 5 ini. Biasanya soalan ni akan diuji dalam bahagian B yang merangkumi markah 9 atau 10 markah yang sangat tinggi lah. Jadi anda mesti kena telitikan semua tu, dan dalamnya biasanya ada beberapa bentuk soalan lah, iaitu contohnya diminta untuk huraikan atau digunakan perkataan perihaukan, atau dia minta untuk tentukan titik koordinat sama ada objek atau image, dan juga satu lagi adalah lukiskan. Jadi anda mesti kena pandaikan semua kemahiran tu lah, atau semua jenis soalan tu, sebab kita memang tidak tahu jenis soalan macam mana yang akan keluar. Kalau kita sudah bersedia, maka kita ada peluang untuk menjawabnya dengan betul. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.